Baik, siaran serentak malam ini Bual Konti bukan sembang biasa menjentik masyarakat di saluran berita RTM My Freeview 123 ataupun boleh saksikan di YouTube, kata cariannya Bual Konti, ataupun di Facebook juga boleh cari kami, Berita Radio Bervisual Continuous, bersama dengan saya Faiz Azlan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa 10.30 malam setiap hari Sabtu, Bual Konti. Malam ini kita bercerita mengenai anak muda, undi 18. Ini kuasa anak muda ni, kita nak sama-sama bersama dengan penonton-penonton Bual Konti. Bersama dengan saya seperti biasa, tidak kesorangan, dua tetamu yang akan mengupas mengenai undi 18. Encik Fazmil Fazil, aktivis anak muda, merangkap Setiausaha Pemuda BN. Saya panggil Bro Fazmil, boleh? Boleh. Dan juga Encik Ahmad Khairul Muhammad Noor, pengerusi Pertubuhan Angkatan Anak Muda. Ya. Bro Khairul saya panggil. Ya, terima kasih. Spoken tu orang kata lembut sikit lah. Kan, bila panggil bro ni kan, kita borak-borak kan. Ceritanya mengenai undi 18, perkasa anak muda. Sebabnya ianya bermula pada Julai 2019 dengan Perlembagaan Persekutuan Pindaan 2019. Majoriti menyokong perbahasan tersebut dan mengundi untuk meluluskan kepada undi 18 tahun sehingga 20 tahun. Lepas tu PRN Johor ni akan diaktifkan untuk kali pertama dalam sejarah pada 12 Mac nanti untuk pilihan raya negeri Johor. Permulaannya, Bro Fazmil, undi 18 boleh ke tak boleh? Okey ke tak okey? Matang ke dah belum anak muda kita ni nak bersedia untuk undi 18? Dia sebenarnya okey, mesti okey, sebab kalau kita tengok tadi Faiz kata Julai 2019 dah melalui satu proses demokrasi di dalam parlimen dan dibincangkan dan diperhalusi. Jadi okeylah, benda tu telah diberikan platform tu kepada anak muda untuk mereka memilih sebuah kerajaan yang baik. Jadi ini juga satu perkara yang baik sebagai mereka sebagai anak muda untuk menjadi sebuah wadah yang baru untuk memberi suara kepada mereka untuk memilih sebuah kepimpinan yang baik dalam tempoh 5 tahun mendatang. Matang atau tak matang ni macam kita lah, kita melalui proses tu. Proses pematangan ni perlu melalui proses. Jadi bila platform tiada sebelum ini untuk mereka melalui, dulu kita 21 tahun pun melalui proses itu. Betul. Proses pematangan itu dalam sistem demokrasi. Sekarang ni proses untuk 18 tahun itu untuk melalui proses itu. Jadi untuk saya, kita tidak bolehlah macam nak kata mereka ni layak atau tak layak. Kalau kita nak kata layak, sekarang 18 tahun ni dah boleh kahwin. Betul. Dah boleh jadi pemimpin kepada keluarga tu. Ketua keluarga. Lepas tu 18 tahun ni dah boleh bawa kereta. Kita bagi kepercayaan kepada mereka bawa kereta. Dan kalau mereka buat salah, mereka diadili dalam mahkamah seperti orang dewasa. Baik. Jadi kita dah empower benda-benda tu. Jadi untuk saya, layak dan tak layak tu bukan lagi isu. Sekarang kita perlu kehadapan bagaimana memastikan mereka ini mendapat pendidikan yang sebaiknya untuk mereka memilih seorang pemimpin ataupun sebuah parti itu sebaik-baiknya. Bro Fazmil kata dah bersedia. Dah boleh, dah okey, tak ada masalah. Bro Khairul, 700 lebih kurang 700 ribu pengundi muda nanti. Betul. Untuk PRN Johor. Baik. Sebenarnya dah boleh mula ke untuk, dah bersedia ke untuk pertama kalinya nanti? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saudara Faiz, saya selaku pengerusi NGO bukan kerajaan iaitu Pertubuhan Angkatan Anak Muda. Saya berpendirian yang mana langkah yang meluluskan undi 18 dari Parlimen amat wajar sekali. Wajar sekali. Ini adalah langkah yang positif bagi golongan anak muda memilih perjalanan politik, memilih pelibatan diri dalam politik, dan juga berjalan dengan baik dan mampan, dan secara tak langsung melibatkan anak muda dalam survival politik jangka panjang. Bagi anak muda perlu diberikan watak penting dalam arena politik tanah air. Itu pendapat saya tegas di sini, yang mana undi 18 adalah relevan
untuk negara kita buat masa relevan ini. buat masa ini. Yes. Maksudnya jangka pendek. Adakah itu yang Dan tak kira juga pada masa kini dan juga akan datang. sebabnya undi 18 ni kalau kat luar negara semua dah implement. Ramen dah implement, antaranya Jepun, Taiwan, UAE, Negara kuasa-kuasa dekat besar Amerika dekat Syarikat. kita dekat kita. Kan? Indonesia, Thailand pun, Vietnam telah melaksanakannya. betul, Jadi betul. dia bukan perkara yang baru. Betul? Jadi tapi perkara yang baru di negara kita. Betul. So kita boleh melihat contoh nanti di Johor ni, kita melihat satu ataupun di masa PRU yang akan datang ni satu indikasi dan setiap parti perlu melihat ini secara tuntas supaya sebab kita tak pernah ada lagi perkara ini berlaku dalam negara. Cuma ini boleh jadikan indikator. Indikator untuk masa depan. And kalau kita lihat, kalau saya boleh teruskan sikit, kalau jumlah keseluruhan ni 18 sampai 20 ni, kita ada pertambahan berapa tu 3.8 juta tak salah saya. Lepas tu kalau kita kumpulkan 18 sampai 40 tahun ni, Faiz, dia dah jadi majoriti kepada keseluruhan pengundi dalam Malaysia. Saya kalau kira dalam lebih kurang 58%. Jadi bila mereka dah menjadi majoriti, maksa suara anak muda ni menjadi lebih besar. Baik. Betul. Bila suara anak muda menjadi lebih besar, kerajaan ataupun parti yang akan memilih akan menyantuni golongan ini perlu melihat apa sahaja permintaan mereka. Ya, saya tak kata yang selebihnya itu tidak penting, tetapi kerana majoriti adalah daripada anak muda, daripada golongan 18 tahun sampai 40 tahun itu. Jadi polisi dan dasar kerajaan selepas itu akan juga menjurus kepada golongan mereka. Jadi benda ni untuk saya menjawab balik sama ada layak atau tidak, penting atau tidak, positif atau tidak, sama ada anak muda ni perlu diberi kepentingan, wajar untuk diberi layak untuk mengundi ni, saya rasa penting. Sebab itu 58% tu secara keseluruhannya akan membawa negara kita dan akan membela generasi mereka di masa akan datang. Itu Zaid daripada saya. Roman, katanya tadi kita baru nak mula undi 18. Tapi kat luar negara dah biasa. Adakah dengan PRN Johor ni yang akan diaktifkan undi 18 untuk membawa undi anak muda itu ke peringkat atasan, kita baru nak mula ke ataupun dalam masa yang sama undi atas pagar kita akan lihat, ataupun kita baru nak tengok try and error? Macam mana, Bro Khairul? Bagi saya lah, untuk undi 18 di peringkat negeri Johor sendiri, yang mana kita bukan try and error, malah benda tu dah diluluskan di peringkat parlimen sendiri, yang mana benda tu perlulah diberi peluang dan ruang kepada generasi baru undi 18 ni untuk menentukan nasib mereka sendiri, untuk dengan memilih calon-calon yang ada di peringkat kawasan mereka masing-masing. Itu bagi pendapat saya lah. Dan seterusnya untuk undi 18 dan untuk generasi anak muda masa kini yang perlu dibimbing ataupun dibawa dengan penuh kebijaksanaan di peringkat negeri masing-masing. Maksudnya saya kat situ lah. Tumpuan kepada anak-anak muda sebelah negeri pula untuk masa hadapan kan. Tapi saya rasa try and error tu betul. Sebab kita tak pernah jadi benda ni. Kita tak pernah tahu macam mana. Terus kita tengah cuba try test lah orang cakap. Kita tengah cuba, kita kena share, kita tengah try sama ada perkara ni dapat dijalankan. Dan setiap parti sekarang ini tidak boleh kata mereka adalah parti yang akan dapat menjadi pilihan anak muda. Sebab ni tak ada data yang menyatakan okey, saya akan undi muda, saya akan undi Barisan Nasional, saya akan undi Perikatan Nasional. Tidak ada data yang menyatakan anak-anak muda ni akan mengundi mereka. Sebab itulah saya kata we are still shooting in the dark. Orang cakap kita akan masih lagi berada dalam keadaan di mana kita tak tahu. Jadi ini adalah satu usaha, satu pendekatan, satu platform awal yang saya rasa perlu dijalankan dahulu, dan proses itu kita lihat selepas ini sama ada kesesuaian anak muda mengundi atau tidak, sentimen anak mundi, bagaimana anak mundi mengunduh kecenderungan mereka, kita tengok selepas berlakunya proses anak muda. Macam Bro Frazmil tadi berkata, betul, try and error. Sebab apa? Kalau kita tengok anak muda kita sekarang ni banyak ke TikTok, banyak ke media sosial. Adakah sebab mereka masih muda, masih mentah, haluan tu perlu diberikan dalam masa yang sama, perlu diberitahu
sejak dari awal lagi. Maksudnya ialah kita tak tahu lagi macam mana kan. Pertama kali dia dalam sejarah. Muda mentah ni kan Faiz, kita yang label. Ataupun individu-individu ataupun pemimpin-pemimpin yang label. Sebab dia macam tu, pemikiran. Kita kata tadi dah boleh kahwin, dah boleh bawa kereta. Yang muda mentah ni dilabelkan. Saya bagi contoh lah. Kalau kita ada anak-anak di sekolah umur 15, umur 12 yang berfikiran kritis, kreatif, berkemahiran, yang mahu ke hadapan. Tapi bila marah tak sebagai seorang ibu bapa, bila cikgu tu cakap, kau ni sabar dulu ni, laju sangat kau ni, kau kena ikut umur kau masih muda lagi. So bila kita sebagai parent tu, sebagai ibu bapa, bila melihat anak-anak kita dikatakan begitu and tidak boleh bergerak jauh, yang bila bergerak jauh, bila nak buat perkara baru, kita pun rasa tak betul. So bila saya fikir begitu, kita harus bagi kita tak boleh merangkumkan anak-anak muda ni satu blanket lah kita kata. Baik, kita semua benda nak cakap dia ni semua sekali tak muda tau. Ada golongan, kalau kita nak katakan daripada umur 40 tahun ke atas pun ada juga yang ada masalah sosial yang kita rasa betul ke dia ni nak boleh pergi mengundi, tapi kita beri mereka peluang untuk mengundi, untuk memilih kepimpinan, sebab ini adalah sebahagian pada sistem demokrasi. Semua orang layak memilih dan semua orang perlu memilih sebuah kerajaan yang baik untuk untuk diri mereka sendiri. Kematangan tu bukan pada usia. Betul. Jadi usia itu hanya sekadar angka. Kita nak tengok macam mana 18 ini nanti akan bermula pada bulan Mac nanti, dan untuk PRU akan datang. Macam dari pengamatan Bro Khairul sendiri yang dekat dengan anak muda, dah nampak macam mana gerak-geri anak muda ni, suara anak muda macam mana, dah memilih, dah bersiap sedia nak memilih ke, ataupun masih lagi kata nantilah tengoklah macam mana? Bagi saya yang duduk di platform anak muda ni, saya nampak anak muda di luar sana ni lebih kepada memilih pemimpin yang lebih kepada berjiwa masyarakat. Dia tidak memilih lagi soal parti. Dia memilih soal pemimpin yang turun ke masyarakat, yang touch anak muda, yang touch jiwa setempat, tahu isu-isu semasa, yang itu yang anak muda lebih tekankan. Yang itu daripada suara-suara anak muda. Tetapi bagaimana, apa lagi cabaran anak muda yang perlu kita tekankan dalam undi 18? Kejap lagi kita berehat seketika, kembali selepas ni dalam Walkonti. Sabarnya aku menyarung sepatu, aku pandu laju jumpa denganmu. Senyum di pagi hari, berdebar rasa hati, ku bertemu lagi si jantung hati. Kaki terketar-ketar, walau biasa bertentangan mata, dalam hati tak siapa tahu. Punya tunggu bulan tak timbul-timbul. Jatuh ke riba, tak pernah ku jemu, oh merindukanmu. Mengapa kaki terketar-ketar, walau biasa bertentangan mata, dalam hati tak siapa tahu.
Aku tertanya-tanya, apakah mungkin terlibat? Mama bilang ada sudah iri hati. Mama bilang ada sudah hidup tinggi. Mama kata hidup bagaikan pelangi. Mama kata tunggu sampai akhir detik lagu ini. Mama, 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 mama. Mama, 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 mama. Mama, mama, mama. Sekali lagi. Mama, 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 mama. Mama, 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 mama. Baik, bersambung lagi dalam Bual Konti Bukan Sembang Biasa. Mencetik masyarakat bersama dengan saya, dua orang tetamu, saudara Fazmil Fazil, aktivis anak muda, dan juga saudara Ahmad Khairul Muhammad Noor, pengerusi Pertubuhan Angkatan Anak Muda. Cerita mengenai Undi 18. Kita perkasakan suara anak muda. Tadi Cik Khairul, Bro Khairul menutup dengan memilih calon bukan kepada parti sekarang. Bro Mel, betul ke nak dikatakan memilih calon itu, adakah calon tu calon muda ke ataupun calon berusia ke? Undi anak muda yang memilih calon-calon anak muda ni dia tinggi. Bila anak muda dia punya perbezaan undi berbanding dengan yang umur lain itu kerana faktor anak muda di kawasan itu dia tinggi. Maksudnya undi anak muda tu mereka dapat lebih. So untuk saya umur itu bukan satu sandaran, tetapi lebih kepada seorang calon ataupun seorang individu pemimpin yang boleh menyantuni ataupun mendengar suara-suara mereka ini. Mereka mahukan orang yang sebegitu. Suara mereka mahukan seorang pemimpin yang baru, yang muda, tapi yang juga boleh mendengar kehendak mereka, suara mereka. Itu yang lebih, bukan sekadar umur sahaja. Bukan setakat calon muda pun, bukan sekadar muda saja juga. Ya, kadang-kadang ada yang berusia tapi mereka dia dekat dengan pemuda. Maksudnya dia dekat dengan anak-anak muda, main bola sama-sama, dia keluar pergi memancing sama-sama, buat aktiviti sama-sama. Dia dekat dengan anak muda. So dia tahu apa permintaan anak muda. So saya rasa itu quite flexible kalau nak kita pada calon, tapi untuk saya boleh cakapkan secara keseluruhannya bukan sekadar umur. Maksudnya muda tak semestinya dia akan antara aspek-aspek yang perlu ditekankan kepada calon-calon untuk mendekati anak muda. Bro Khairul, kalau kata calon pun kena perlu muda ke ataupun mendekati anak muda, ini penting sebab apa? Pada masa akan datang, PRU akan datang, suara anak muda, undi anak muda akan meningkat. Ya, sebab apa? Undi ini dah automatik. Betul. Tinggal terus undi Pangkah je nanti, pangkah je nanti di kemudian hari. Jadinya adakah calon itu merupakan kriteria utama untuk membawa kepada kredibiliti dan juga kewibawaan parti itu sendiri, ataupun perlu mengharapkan kepada undi anak muda semata-mata? Saya setuju dengan Bro Faiz ni. Bagi pendapat saya, yang mana calon daripada anak muda wajib diketengahkan. Okey. Wajib diketengahkan di setiap parti. Bukan saja parti pembangkang ataupun parti kerajaan saja. Anak muda mesti dibagi laluan khas ataupun laluan yang sepatutnya diketengahkan dalam arena politik. Definisi muda bagi calon, umur ataupun macam mana? Umur betul, umur bukan sekadar angka usia, tetapi nak kata muda tu muda macam mana? Masa saya katalah muda tu, kalau saya memang betul, saya setuju. Kalau boleh kita mahukan seramai mungkin anak muda. Tapi anak muda tu perlulah juga mempunyai ciri-ciri perwatakan, nilai yang dapat menyantuni golongan yang lebih, contohlah dia umur 40 tahun. Okey, itu kira masih lagi muda, dan kita boleh nak galakkan lebih ramai lagi golongan-golongan yang bawah 40 tahun untuk menjadi calon. Tapi mereka juga perlu memahami satu konteks yang baru, iaitu 18 sampai 21 tahun. Mereka juga perlu menyantuni suara-suara anak muda seperti 18 tahun sampai 21 tahun ini. So saya rasa macam itulah, usia ni is just number. But pengalaman, wisdom, macam tadi kata, kewibawaan, itu yang lebih penting. Dan apa yang diorang boleh beri kepada permintaan anak muda itu, dan keprihatinan mereka kepada anak muda punya suara ini yang saya rasa untuk jadi calon yang lebih baik. Berbalik kepada undi 18, kita nak fokus kepada suara-suara anak muda ni. Di sekolah
Mereka terlibat ada, tidaklah semua, tetapi ada yang terlibat dengan gejala ataupun permasalahan berlaku di sekolah. Adakah bila dah menginjak ke usia 18 tahun, untuk tahun ini yang akan bermula untuk PRN Johor, undi secara automatik untuk undi 18 hingga 20 tahun, mereka sudah ada masa depan untuk memilih calon yang seterusnya bagi pemimpin di tempat mereka. Bro Khairul. Bagi saya Faiz, tu kita tak sepatutnya memikirkan soal permasalahan anak-anak muda ketika di sekolah ataupun di aktiviti dan sebagainya. Bagi kita, diorang ni ada matlamat dan arah tuju untuk memimpin ataupun memilih pemimpin di kawasan mereka. Bagi saya itu yang kita sepatutnya memikirkan soal anak muda di setiap kawasan ataupun di setiap don yang akan dipertandingkan lah. Dan soal permasalahan itu tak ada kena-mengena. Itu bukan soalnya. Betul. Soalnya sekarang adalah soal anak muda memilih. Memilih. Dan adakah yang dipilih itu calon yang berjiwa rakyat yang bersama dengan anak muda ataupun tidak? Itu yang sepatutnya kita fikir soal anak muda. Baik. Kita akan tengok di PRN Johor nanti macam mana. Tapi saya rasa saya nak tambah sikit lah. Kita tak boleh prejudis, kita tak boleh cakap diorang ni ada masalah sosial, masalah. Sebab kita hanya tertumpu pada masalah. Jangan lupa yang sebenarnya bukan saja 18 sampai 21 tahun ada masalah. Setiap peringkat umur pun saya rasa ada mempunyai masalah sosial. Masa saya kata tadi, kita buka ruang untuk mereka. yang kita tidak boleh merangkumkan mereka ni dalam satu segmen yang macam kita lah nak semua negativity. Ada juga golongan-golongan yang kita rasa mampu untuk memikirkan tentang masa depan, dan mereka sebab anak-anak muda ni sekarang semua pantas, everything is in dekat-dekat jari mereka, dia boleh mendapatkan maklumat. So we need to trust them, we need to trust their thinking. Kita perlu percaya pada kemampuan mereka untuk memilih. Kadang yang umur 18 ke 21 ni, diorang ni dia punya ideologi tu lebih lagi berbanding kita ni yang umur 30-an ni pun tak dapat catch up lagi. So apa-apa updating daripada apa yang terbaru, apa tentang negara, tentang pimpinan ataupun tentang politik Malaysia, diorang ambil tahu. Bukan tak ambil tahu, cuma diorang ni tak wawarkan kepada di luar sana. Diorang dalam konteks yang mana diorang bersama mereka sendiri. Diorang bersama generasi mereka sendiri. Betul, pusing kat situ. Yes, pusing dekat situ je. Tapi kita nak tengok diorang punya terjemahkan pada PRN Johor kali. Kita akan tengok di sini. Kita akan tengok yang penting juga pendidikan. Untuk saya the rest of the kita dah tahu dia mereka layak. Tapi apa yang penting adalah pendidikan. Memberitahu pada mereka kepentingan mereka untuk mengundi. Kalau mereka tahu apa kewajaran dan kepentingan mereka, hak mereka, kita berikan mereka hak untuk mengundi, so dia akan rasa sendiri the self of belonging ataupun rasa pentingnya untuk dia tahu sebab apa saja yang dia akan undi. Dia perlu, orang kata, do some research. Dia perlu fikir panjang betul-betul untuk memastikan apa dia undi itu akan menjadi kelebihan kepada dia di masa akan datang. Melentur dulu biarlah dari rebusnya. Tapi bila dah kata nak masuk umur 18 ni, dekat sekolah tak ada silibus. Nak kata suruh undi macam mana, apa penekanan selepas mengundi. Bila masanya waktu yang sesuai, kita nak bagi tahu mereka. Adakah dengan terus sentiasa melayari media sosial, hebahan di media sosial, ataupun ada platform-platform tertentu? Bro Khairul, belum kan? Baik, jangan tambahkan silibus-silibus dalam kepala otak diorang. Jangan tambahkan bebanan dalam kepala diorang, sebab banyak lagi subjek-subjek yang diorang harus diberi tumpuan. Dan bagi saya politik ni adalah satu benda yang mana datangnya daripada diri mereka sendiri. Ingin tahu datangnya daripada diri mereka sendiri juga. Macam mana cara mereka nak ambil tahu, macam mana mereka nak mendalami dunia politik, macam mana mereka nak tahu soal kepimpinan setempat, ataupun mereka nak ambil tahu soal kegiatan politik, arena politik Malaysia melalui berita. RTM ada, TV3 ada, kita ada Awani, dan why not? Kat situ semua 18 ataupun golongan anak muda memang melihat. So kita tidak perlu, bagi saya, pendidikan politik di sekolah ataupun di IPT tak perlu. Baik. Tidak perlu. Habis macam mana pula dengan di universiti kita ada pilihan raya kampus. Pilihan raya kampus. Di universiti kita ada pilihan raya kampus. Adakah mereka perlu melalui zaman universiti itu dulu, ataupun terus saja habis 18, okey, sampai masa mengundi kita kena mengundi? Tak perlu.
masa sebelum ni 21 tahun ke atas pun kita tidak mempertikai mereka untuk mengundi. Apa beza 21 dengan 18 tahun? Kenapa mereka perlu melalui proses-proses yang kata ada silibus semua tu? Itu hanya proses yang saya rasa pendidikan tu penting untuk memberitahu mereka kepentingan mengundi. Baik. Itu betul. Tapi kita tak boleh mengajar mereka siapa yang kita perlu undi. Mereka ni dah 18 tahun, dia dah ada wisdom, ada ni. Cuma dia perlu tingkatkan pengalaman dan perlu tingkatkan dia orang punya knowledge untuk memastikan yang mereka memilih itu terbaik. Dan mereka perlu tahu akibatnya juga. Okey, masa dia kata pendidikan, kalau mereka undi ini, apa akan terjadi kepada mereka 5 tahun akan datang. Saya tak nak nanti kita dia diberi peluang mengundi dan dia tidak melihat aspek itu. Bila dia lihat aspek itu, okey, kita undi parti ini, kita akan dapat benda ini daripada 5 tahun akan datang. Dan saya dengar pun di anak muda di luar sana pun diorang tak memilih pun pemimpin yang banyak cakap. Kalau kita nak cakap platform di Facebook, TikTok dan sebagainya, itu bukan pilihan daripada generasi anak muda sebenarnya, tuan. So generasi anak muda memilih daripada golongan yang turun bekerja menyantuni mereka. Bro Khairul, mungkin harapan daripada bro berdua. Anak muda perlu melihat. Baik. Dan orang melihat mereka sekarang ini. Ada yang kata tadi daripada awal kita bincang, labelkan mereka muda lah, mentah lah. Ada yang kata mereka ni tidak matang. So you have to show. You have to show that you are actually not like that. Bukan macam tu. So bila nak tunjukkan tu, gunakanlah platform media sosial, platform apa yang ada tu untuk memilih yang terbaik. Gunakan juga pengalaman-pengalaman yang ada. Kalau boleh tanya abang-abang ke, kalau boleh lihat sendiri dalam media sosial. So kalau boleh, apa yang kita mahukan adalah, and saya pasti anak-anak muda khususnya yang baru akan mengundi akan excited untuk mengundi. Tapi excited tu satu hal, tapi pilihlah satu parti yang boleh menjaminkan kestabilan dari segi ekonominya, dari segi kebajikannya, kesejahteraannya, kemakmuran rakyatnya. Itu saya harap anak-anak muda dapat melihat secara holistik, secara sepenuhnya, bagi memastikan kelihatan kita tak nak lagi ada apa yang terjadi sebelum ni, dan kita mahu sebuah kerajaan yang stabil, insyaAllah. Bro Khairul, boleh tidak, kita tak nak menoleh ke belakang. Undi 18 akan bermula. Harapan saya untuk PRN Johor dan juga generasi undi 18 dan akan datang, saya lebih kepada anak muda untuk anak muda. Baik. Maksud saya, generasi yang akan datang ataupun anak muda perlulah memilih anak muda ataupun pemimpin muda yang dilahirkan daripada golongan mana-mana parti. Pemimpin-pemimpin muda ataupun berjiwa rakyat, itu yang harus dipilih dan diangkat. Baik. Kita perkasakan suara anak muda. Yes. Kita angkat suara anak muda. Anak muda sudah bersedia. Kita yakin untuk permulaannya PRN Johor dan juga PRN akan datang. Baik, terima kasih banyak saudara Mat Fazmil, Mat Fazil, aktivis anak muda berangkat Setiausaha Pemuda BN, dan juga saudara Mat Khairul Mohamad Noor, pengerusi Pertubuhan Angkatan Anak Muda, bersama dengan kita dalam Bual Konti Bukan Sembang Biasa, menjentik masyarakat pada malam ini. Saya yakin Malaysia sebuah negara demokrasi, anak muda sudah bersedia, negara kita, tanggungjawab kita. Sampai kita jumpa lagi minggu hadapan, hari dan waktu yang sama dalam Bual Konti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sampai jumpa.